Assalamualaikum, selamat pagi Encik Kamarul. Waalaikumsalam, selamat pagi. Okey, macam mana hari ni? Encik Kamarul sihat? Sihat, Alhamdulillah. Okey, sihat Alhamdulillah ya. Tadi sebelum pergi sini dah makan dulu ke belum? Ada juga. Okey, dah lah. Kalau tak nanti perut lapar tak boleh fikir apa yang nak dijawab kan. Okey, jadi mungkin Encik Kamarul boleh kongsikan dengan saya minggu lepas apa yang terjadi dekat Encik Kamarul. Encik Kamarul ada pergi majlis kahwin ke? Mungkin ada pergi jom heboh ke? Apa aktiviti Encik Kamarul lakukan pada minggu lepas? Minggu lepas saya banyak habiskan masa dengan family lah. Pergi shopping mall, tengok wayang semua. Family lah, banyak habiskan masa dengan family lah. Dengan rakan-rakan macam mana? Ya? Dengan rakan-rakan macam mana? Dengan rakan-rakan saya jumpa satu hari je minggu lepas. Makan ke saja lepak-lepak ke kebetulan berjumpa? Itu saya pergi makan lah dengan kawan-kawan. Pergi makan dengan kawan-kawan. Okey, so pada minggu lepas Encik Kamarul ada keluar dengan adik keluarga, pergi shopping mall. Lepas tu dan yang kedua Encik Kamarul ada jugalah berkuah makan dengan rakan-rakan. Jadi macam mana minggu ni? Perasaan Encik Kamarul ceria? Mostly keseluruhan lah yang Encik Kamarul boleh simpulkan. Saya boleh simpulkan rasa nak merokok tu dah berkurangan. Jadi lebih baik lah. Lebih baik lah. Lepas saya try buat semua yang saya cakap minggu lepas tu. Okey, perasaan macam mana? Gembira tak? Gembira ke rasa macam lebih? Rasa macam ada satu perasaan yang macam happy sikit lah, dapat kurangkan merokok kan. Okey, jadi Cik Kamarul nampaklah gembira pada minggu lepas. Gembira ke tak gembira ni? Gembira lah. Okey, jadi Cik Kamarul ingat yang ni sesi yang keberapa? Sesi kaunseling kita yang keberapa? Yang keempat lah. Okey, betul lah tu yang keempat. Okey, jadi sebelum kita mulakan sesi, macam setiap sesi saya akan ingatkan lah. Ada beberapa perkara yang perlu diingatkan sepanjang sesi dijalankan. Dan yang pertama, sesi kita ni mengambil masa dalam 30 hingga 45 minit. Jadi Encik Kamarul jangan rasa segan ke untuk berkongsi. Segala apa yang Encik Kamarul nak kongsikan lah, pengalaman, cerita. Okey. Dan yang kedua, peranan saya sebagai kaunselor lah. Saya sebagai kaunselor bertanggungjawab untuk memahami, mendengar serta membantulah Encik Kamarul. Dan Encik Kamarul juga sebagai klien bertanggungjawab juga untuk berkongsi dengan jujur segala permasalahan yang Encik Kamarul boleh kongsikan dengan saya. Tak kisahlah permasalahan ke, isu ke, cerita, pengalaman, apa yang Encik Kamarul nak kongsikan dengan saya, boleh. Dan yang ketiga, perkara paling penting lah dalam sesi kaunseling ni perlu diingatkan. Dalam sesi kita ni ada kod etika kerahsiaan lah. Maksudnya kat sini segala Encik Kamarul kongsikan dengan saya akan kekal dalam bilik ni lah, akan jadi rahsia, tak akan keluar daripada bilik ni. Dan tapi kecuali mendatangkan kemudaratan atau bahaya kepada Encik Kamarul sebagai klien, saya sebagai kaunselor dan juga kepada pihak ketiga lah, saya akan maklumkan kepada pihak berkenaan tapi dengan pengetahuan Encik Kamarul terlebih dahulu. Okey, setakat ni Encik Kamarul faham? Faham. Faham peranan, kod etika kerahsiaan. Okey. Ada apa-apa soalan tak nak tanya dekat saya? Setakat ni tak ada lagi lah. Okey, setakat dia tak ada lagi. Dia punya macam ada. Okey, tak ada Okey, jadi kalau Cik Kamarul ingat, Cik Kamarul masih ingat tak sesi ketiga kita? Sesi yang keempat Ketiga. Sesi yang ketiga. Saya pula yang lupa. Okey, sesi yang ketiga kita bincangkan mengenai apa? Cik Kamarul masih ingat? Okey, apa tu? Kita bincang cara-cara untuk mengatasi yang ketagihan merokok ni. Okey, Saya ada cadangkan empat cara. Okey, boleh kongsikan apa 4 cara tu? Yang first yang saya ingat tu bersukan lah, berjogging. Okey, yang kedua
elakkan daripada berjumpa dengan kawan-kawan yang hisap rokok. Yang ketiga tu busykan diri dengan family atau dengan yang keempat yang saya ingat punya gula-gula atau gula-gula getah. Okey, betul lah apa yang Encik Kamarul nyatakan sebentar tadi. Kita ada kongsikan 4 cara pada sesi yang ketiga. Dan ada lagi satu cara yang Encik Kamarul sebenarnya dah lakukan dah. Yang macam Encik Kamarul tak menyedari, iaitu pengurangan jumlah batang rokok. Okey, macam yang Encik Kamarul tadi katakan sebentar tadi, Encik Kamarul ada kongsikan 4. Betul lah, 4. Yang pertama, kalau tak silap saya, yang pertama bersenam, bersukan. Dan yang kedua ialah menjauhkan diri daripada rakan-rakan lah yang mengisap rokok. Dan yang ketiga, menyibukkan diri. Dan yang keempat ada Cik Kamarul kerap lah mengunyah gula-gula getah atau gula lah. Okey, jadi untuk sesi yang lepas saya ada kasih homework ingat tak homework ni apa? Kena buat cara-cara yang saya ni cadangkan tu lah. Okey, jadi betul lah. Perkembangan lah saya akan tanyakan. Saya akan tanyakan perkembangan. Antara 4 cara tu, 4 tu ada buat ke tak? Minggu lepas saya cuba buat semua yang saya cadangkan tu. Cuba buat lah. Okey, untuk yang pertama, bersukan. Boleh tak Encik Kamarul kongsikan? Apa yang Encik Kamarul lakukan dengan bersukan tu? Bersukan, saya minggu lepas saya pagi tu saya jogging. Dalam satu hari tu lah saya jogging. Okey. Itu yang langkah pertama lah. Yang kedua, saya buat sukan badminton. Saya pergi gelanggang badminton dengan kawan-kawan. Saya main badminton. Okey, jadi berjogging tu dekat mana? Dekat stadium ke, dekat kawasan rumah ke, atau kawasan kampung ke? Jogging, saya pergi dekat stadium yang biasanya orang-orang sini jogging dekat sana. Memang kawasan jogging lah. Okey, nampaklah ada 2 aktiviti lah yang Encik Kamarul nyatakan tadi. Badminton bersama rakan-rakan dengan jogging. Jogging tu secara berseorangan diri ke dengan rakan-rakan juga? Yang lepas tu saya secara sendiri lah, berseorangan. Okey, nampaklah kat sini yang bersukan ni Encik Kamarul melakukan 2 aktiviti lah dengan 2 cara yang berlainan lah. Yang pertama secara berseorangan iaitu jogging, dan yang kedua secara berkumpulan atau dengan rakan-rakan lah iaitu badminton. Okey, jadi saya nak tanya, okey, macam mana aktiviti berkenaan dapat mengurangkan ketagihan rokok Encik Kamarul? Satu, bila saya bersukan tu busy tu satu lah. Okey, lepas bersukan tu rasa macam cergas sikit. Rasa macam sihat sikit lah badan. Lepas tu bila dah rasa macam cergas tu, rasa nak merokok tu macam kurang lah. Kurang lah. Okey, rasa selera makan macam mana? Macam prefer untuk makan ke daripada merokok? Macam mana? Selepas kita macam tahulah lepas aktiviti bersukan kan. Lepas aktiviti bersukan tu lagi pilih makan daripada merokok. Sebab Encik Kamarul mungkin dah menggunakan tenaganya agak banyak juga kan. Okey, nampaklah kat sini macam Encik Kamarul melakukan aktiviti sukan, jadi macam macam kesan daripada aktiviti sukan dah menggunakan tenaga yang banyak, jadi prefer untuk makan lah daripada mengambil rokok. Betul ke? Ya, betul. Okey, jadi untuk yang kedua pula, boleh Encik Kamarul kongsikan dengan saya aktiviti kedua, iaitu aktiviti senam tu menjauhkan diri dengan rakan. Daripada jumpa kawan tu. Macam mana pula? Kalau sebelum ni saya waktu balik kerja tu malam ada waktu terluang saya jumpa rakan-rakan lah. Macam sembang ke apa ke, pergi makan ke apa. Minggu lepas ni saya cuba untuk elakkan daripada keluar jumpa rakan-rakan. Balik kerja tu saya
duduk rumah, makan kat rumah apa semua. Perkembangan yang cara yang kedua pula, Cik Mak Kamar boleh kongsikan? Kalau sebelum ni saya balik kerja tu kadang-kadang malam saya keluar lepak dengan kawan-kawan, pergi makan ke apa atau pergi mana-mana. Minggu lepas ni saya lebih pilih duduk rumah, saya tak keluar rumah. Sebab balik kerja tu saya makan kat rumah apa semua. Lepas tu saya terus tengok TV kat rumah. Nampaklah kat sini macam Cik Kamaru tu untuk macam nak mengelakkan diri pada rakan, pada yang sama macam cuba jugalah jaga hati rakan kan. Lebih prefer untuk makan kat rumah lah berbanding keluar lepak dengan kawan-kawan makan kat luar lah. Okey, jadi kekerapan pun macam waktu malam mungkin lepas balik kerja dah tak disap rokok ke macam mana? Waktu first yang saya try tu ada juga lah isap rokok kat lepas tu dah 3-4 hari yang lepas ni saya dah boleh tak isap rokok lah waktu malam. Nampaklah satu yang macam satu perkembangan yang agak bagus juga lah untuk diri Cik Kamarul. Okey. Dan macam mana pula rakan-rakan, ada tak rakan-rakan yang macam mempersoalkan ke macam kenapa Kamarul dah tak nak lepak ke macam mana? Ada? Mula-mula tu ada juga lah kawan-kawan yang WhatsApp tanya. Saya cakap penat nak keluar. Cik Kamarul cuba macam meletakkan alasan saya cuba lah. elakkan lah daripada keluar tu. Dalam masa yang sama juga cuba nak jaga hati rakan lah. Ya, betul. Tapi dia sesuatu yang perkembangan yang agak bagus untuk diri Encik Kamaru. Okey, macam cara yang ketiga tadi. Cara yang ketiga yang kunyah gula-gula atau gula-gula getah tu. Okey, mungkin Encik Kamaru boleh kongsikan cara gula-gula getah, mengunyah gula-gula getah. Saya minggu lepas tu, lepas daripada sesi kita yang ketiga tu saya terus beli gula-gula getah dekat kedai Richard. Gula getah yang macam mana tu? Gula getah jenama apa? Boleh kongsikan? Yang biasa, yang dalam botol warna hijau tu lah. Double mint lah. Dengan yang tak selesai. Double mint. Bukan daripada Watson macam Devon ke apa lah. Bukan. Bukan. Okey, jadi Encik Kamaru macam prefer gula-gula getah macam double mint yang memberi macam sejuk tekak. Dia macam dia makan tu berangin macam pedas-pedas sikit. Lepas tu kalau ke pengambilannya macam mana pula? Pengambilan gula-gula getah tu seperti saya try minggu lepas tu bila macam ada tiba rasa nak merokok, saya punya gula-gula getah tu. Tiba rasa nak merokok? Rasa macam rasa nak isap rokok, saya punya gula tu. Saya ingatkan macam makan gula getah tu tiba rasa nak merokok. Tak. Okay. Saya makan gula getah tu bila rasa maksudnya bila saya rasa macam nak isap rokok je, saya makan gula getah. Faham. Saya risau juga. Okey. Jadi bila dah makan gula getah tu rasa macam sejuk je lah tekak. Ya. Pengambilan gula getah tu macam mana pula? Banyak ke dalam satu hari macam 4, 5, 6 biji ke macam mana? Tak juga. Dalam satu hari tu saya makan sekali atau 2 kali je macam tu. Makan sekali atau 2 kali. Jadi macam ke rasa macam rasa nak rokok je telan. Ambil gula getah rasa nak rokok je telan. Ke macam mana? Sebab keinginan nak isap rokok tu dah kurang. Jadi dalam satu hari tu mungkin sekali atau 2 kali je lah saya rasa nak isap rokok tu. Ya betul. Faham. Jadi sebab tu Encik Kamaru cakap dia ambil dalam masa sekali atau 2 kali je lah untuk kunyah gula-gula getah. Bila rasa nak isap rokok baru ambil lah. Okey, jadi bila ambil gula-gula getah tu macam mana selera makan? Macam biasalah. Tak macam biasa je rasanya makan, dia tak mengganggu lah.
tak mengganggu makan macam biasalah, cuma pengurangan terhadap rokok lah. Ya. Okey, faham. Okey, jadi untuk cara yang keempat, iaitu apa tadi? Meluangkan masa, menyibukkan diri. Boleh Encik Kamarul kongsikan dengan lebih lanjut? Yang keempat tu, waktu saya macam ada masa terluang, saya luangkan masa dengan keluarga. Macam minggu lepas tu saya pergi shopping, tengok wayang dengan family lah. Oh, luangkan masa lah dengan ahli keluarga. Okey, luangkan masa antaranya ialah shopping dengan pergi tengok wayang lah. Shopping apa je tu, kat mana? Boleh kongsikan lebih? Saya pergi shopping mall dekat Aeon Bukit Indah dengan family. Dekat situ ada panggung wayang kan, jadi dalam pergi shopping tu saya sekali lah tengok wayang. Faham lah, jadi 2 in 1 lah. Mesti dah tengok cerita Mak Kilau Belum lagi. Sebab berdasarkan perkongsian Cik Kamarul macam kongsi suka tengok wayang kan. Faham. Okey, jadi bila macam maksudnya kat sini Cik Kamarul dah luangkan kongsikan, macam Cik Kamarul pernah beritahu saya macam Cik Kamarul ni tak isap rokok depan ibu bapa kan. Jadi itu ke sebabnya macam bila luangkan masa dengan family, Cik Kamarul tak berfikir untuk mengisap rokok? Ya, betul. Waktu saya pergi keluar dengan family tu, dan satu hari tu memang saya dari pagi sampai ke malam memang tak isap rokok langsung pada hari tu. Macam fikiran tu tak ke arah rokok. Kalau contoh kan Cik Kamarul kata keluar dengan family. Okey, family ni kalau ada ibu atau bapa lah Cik Kamarul tak isap rokok. Macam mana pula kalau keluar dengan family macam dengan adik-beradik je? Isap rokok ke tidak? Kalau keluar dengan adik-beradik tu ada juga merokok, tapi jarang lah. Jarang lah. Masih lah ada, cuma kalau ada ibu bapa je lah macam luangkan masa. Jadi tak pegang rokok langsung lah. Faham. Okey, tadi pun Cik Kamarul ada kongsikan yang mengatakan bahawa Cik Kamarul kalau satu hari keluar tu terus tak isap rokok lah. Macam mana pula kalau dah sampai rumah, dah pulang kat rumah waktu malam tu, masih cari rokok atau tak? Yang saya keluar dengan family tu, balik rumah pun dah lebih kurang pukul 10 malam macam tu. Jadi saya balik tu terus mandi terus tidur lah. Tak sempat lah. Okey, jadi pulang pun agak lewat, jadi Cik Kamarul pun tak mencari rokok lah. Rasa keinginan pun macam rasa penat tu lebih daripada rasa nak isap rokok. Okey, faham. Jadi nampaklah cara yang keempat ni agak meluangkan masa. Selain daripada tu, macam selain kat aktiviti luar tu, macam pergi shopping komplek dengan tengok wayang, ada tak aktiviti macam dalaman ke, macam aktiviti dalam rumah ke yang tak membuatkan Cik Kamarul kurang ketagihan tu? Rumah tu saya lebih kepada luang dengan keluarga, tengok TV, macam tu je lah. Tengok TV je lah. Macam tak ada aktiviti macam bercucuk tanam ke waktu petang, bersihkan kebun ke? Belum lagi. Belum lagi. Okey, banyak macam menonton televisyen lah sama-sama. So dari situ macam tak. Sebab dalam masa seminggu tu macam banyak benda yang nak lakukan lah. Okey, Cik Kamarul okey? Okey, Cik Kamarul? Okey. Okey, jadi kan macam Cik Kamarul katakan tadi, Cik Kamarul kalau aktiviti dekat rumah pula banyak menonton televisyen lah. Betul ke? Bersama keluarga, so tak akan terfikirlah untuk isap rokok ke apa ke. Ya, betul. Okey, dan aktiviti yang kat keluar lebih banyak pada pergi shopping komplek, pusat-pusat membeli belah, luangkan masa macam jalan satu hari, pergi tengok wayang, balik dah malam je dah penat, betul ke? Ya, betul. Okey, jadi untuk kalau Encik Kamarul ingat pada sesi yang ketiga, secara tak langsung yang tu Encik Kamarul dah cuba lakukan sebelum
Encik Kamaru cadangkan yang saya nampak itu pengurangan jumlah batang rokok. Okey, jadi saya nak tanya untuk perkembangan tu juga, macam mana perkembangan dia sekarang? Dari jumlah berapa hingga berapa dah sekarang? Sekarang dalam satu hari tu Mm-mm. saya dah boleh kurangkan dalam sebatang atau tak ambil langsung macam tu lah. Sebatang atau tak ambil langsung. Jadi sebatang atau tak ambil langsung. Sebelum ni dari berapa batang? Sebelum ni yang kita tengok Paling daripada macam satu hari 5 batang tu paling banyak lah tu. kepada 3 atau 2 batang lah. Sekarang jadi sebatang atau tak ambil langsung. Oh, tak ambil langsung lah, dari tak ambil langsung. Okey. Jadi kalau sebelum ni lagi paling banyak lah Encik Kamaru ambil daripada 5 tu, ada tak? Satu hari tu ambil 5 batang atau pernah tak sebelum ni? Macam mana? Dalam satu hari tu Pernah tak sebelum ni dalam satu hari tu ambil daripada 5 lah? Maksudnya makin banyak jumlah tu, pernah tak terjadi dekat diri? kalau sebelum ni ada jugalah. Tapi untuk masa terdekat ni tak lebih daripada 5. Kalau masa sebelum-sebelum ni berapa tu jumlahnya? Paling banyak lah. Pernah hisap? Paling banyak dalam 7 atau 8 batang lah saya satu hari tu. Pernah 7 atau 8 batang. Agak jumlah dia macam agak banyaknya. ya. Satu jumlah yang agak besar lah. Tapi dalam waktu terdekat ni paling banyak 5 lah dalam satu hari. Ya betul. Okey, 5 dalam satu hari. Jadi sekarang lepas dah praktis sebelum kita bincangkan tentang cara tu pun Encik Kamaru dah lakukan pengurangan jumlah batang rokok. Jadi sehingga waktu hari ni Encik Kamaru dah berjaya macam kurangkan kepada 2 atau 1 batang lah untuk sehari. Satu jumlah yang macam agak dari yang besar turun tu daripada 7 kepada 5 dan kepada hari ni 2 atau 1. Kalau berterusan Encik Kamaru rasa Encik Kamaru boleh ke untuk tak hisap walaupun sebatang dalam satu hari? Saya rasa dengan apa yang kita tengok dalam masa terdekat ni, saya rasa saya boleh berhenti. Rasa boleh berhenti lah, tapi mengambil masa lah. Ya. Perlukan masa lah. Perlukan masa. Jadi bila Encik Kamaru macam slow berhenti ni, macam pengurangan kadar rokok ni, ada kesan tak dekat diri sendiri? Macam rasa macam cepat marah ke? Setakat ni tak ada lagi lah kesan-kesan dia yang saya nampak. Semua macam biasa. Cuma selera makan tu agak bertambah. Selera makan agak bertambah. Saya nampak sikit lah macam muka dah bulat sikit Okay, selera makan bertambah. Jadi kalau perasaan macam penat tu, rasa macam bertambah penat ke atau tak? Macam lebih kurang je lah. Tak adalah ketara. Tak ada ketara. Macam penat tu ada tapi tak terlalu penat sangat lah. Okey, jadi macam mana pula dengan fizikal Encik Kamaru? Macam sebelum ni kan Encik Kamaru ada masa sesi kedua tak salah, Encik Kamaru ada kongsikan macam bibir jadi terlalu kering. Jadi macam mana keadaan bibir ke anggota badan, macam mana, lebih cergas ke atau bibir dah okey sikit ke macam mana? Yang Encik Kamaru rasakan macam bertambah baik lah. Macam dari segi fizikal ni bibir tu masih hitam tapi berkurangan lah. Macam gigi pun saya tengok dia agak macam ada perubahan sikit lah. Macam mana pula kesan dekat Encik Kamaru bila macam dah kurang ketagihan menghisap rokok tu? Kesan dia macam selera makan macam mana? Selera makan agak bertambah, macam asyik nak makan je lah. Jadi sekarang macam asyik rasa nak makan je lah. Jadi kalau sebelum ni selera makan macam mana? Macam kurang nak makan ke? Sebelum ni mungkin dalam satu hari tu saya punya makan boleh macam 2 kali dalam satu hari. Sekarang tak boleh kurang daripada 2. Kena 3 lah. Mesti 3 atau 4 kali makan dalam satu hari tu. Wah, macam jumlahnya agak banyak Ya. Okey, kemudian macam mana pula dengan sebelum ni? Kalau Encik Kamaru ingat,
pada sesi yang kedua, Encik Kamara ada kongsikan mengenai bila hisap rokok ni macam bibir jadi kering, lepas tu ada macam gelap sikit bibir. Macam mana pula bila dah kurangkan merokok ni kesan pada fizikal? Dari segi fizikal tu bibir agak, kalau sebelum ni hitam yang agak teruk juga. Bila saya dah kurangkan merokok ni, bibir tu agak kembali ke merah balik lah, macam asam balik. Cuma belum sepenuhnya. Belum sebelumnya. Macam mana pula dengan gigi? Selain pada bibir tu, Encik Kamara ada kongsikan jugalah yang mengenai gigi. Gigi, kalau dari segi gigi tu okay, kalau sebelum ni agak kuning-kuningan tu, ni dah agak pulih lah. Maksudnya dia semakin taklah putih yang betul-betul putih, tapi dia ke arah putih lah. Ke arah putih lah. Maksudnya macam kalau Encik Kamara sedar, macam kat gigi kebiasaannya macam gigi dekat perokok ni macam ada hitam-hitam. Tapi sekarang macam ada lagi ke dekat Encik Kamara, atau Encik Kamara sebelum ni ada tak macam hitam-hitam sikit? Dah berkurangan lah. Dah berkurangan lah. Maksudnya gigi tu boleh macam gigi bibir dah macam beransur baik lah, macam dah tak kering sangat. Gigi pun daripada kuning macam dah ke arah lebih putih lah macam tu maksud Encik Kamara. Dan yang warna hitam tu dekat bahagian gigi dah tak ada lah. Dia ada tapi kurang. Kurang. Masih ada lagi lah, tapi dia punya tu macam dah kurang sikit-sikit lah. Faham. Jadi macam mana sebelum ni, kalau bentuk muka tu macam kelihatan cemkong ke, atau memang bulat je selalu ke? Kalau itu saya tak boleh nak macam, sebab dia masih dalam waktu yang dekat lah, masih dekat kita tak berapa nampak lah, tak berapa ketara lah. Betul lah macam Encik Kamara cakap lah. Mungkin keadaan fizikal, maksudnya bentuk, rupa bentuk muka tu masih lagi macam merasakan keadaan yang sama lah. Sebab benda macam mengurangkan ketagihan ni agak perlukan masa yang agak jangka panjang, dan macam cari-cari ni pun baru macam dalam waktu yang singkat lah. Betul lah macam Encik Kamara katakan. Okey, lepas tu selain tu kesan macam mana? Kesan terhadap kesihatan diri pula. Ada rasa macam dulu maybe rasa macam susah agak, macam selalu batuk, susah bernafas. Jadi sekarang macam mana? Sekarang alhamdulillah dah macam dah tak ada lagi lah, macam nak bernafas tu agak susah ke atau batuk ke. Setakat ni lah macam tak ada lah dalam masa terdekat ni. Sekarang macam mana pula? Kalau sebelum ni kan Encik Kamara ada cerita, kalau Encik Kamara batuk tu dalam waktu yang panjang jugalah, macam nak pulih. Sekarang macam mana? Sekarang kalau masa yang terdekat ni saya tak ada batuk lah. Kira macam okey je lah. Okey, macam mana pula dengan sistem pernafasan? Ada sesak nafas ke? Kalau sebelum ni kan macam susah sikit nak bernafas. Kalau kan sebelum ni macam nak bernafas tu rasa macam tak puas kan, tak panjang. Tapi dalam masa terdekat ni saya rasa rasa macam lapang. Maksudnya bila nak bernafas tu dia tak ada sebarang halangan lah. Tak ada sebarang halangan lah, jadi macam lebih mudah lah. Betul. Okey, jadi macam mana pula dengan gaya hidup Encik Kamara sekarang? Adakah lebih baik berbanding pada dulu? Macam keluar sekarang, macam keluar dengan kawan. Kalau dulu melepak isap rokok. Jadi macam mana pula gaya hidup sekarang? Sekarang saya lebih kepada family lah. Maksudnya dengan kawan-kawan tu ada, tapi kurang. Sekarang saya ke arah family lah. Maksudnya masa saya tu banyak habis dengan family. Lebih banyak habis dengan family lah. Nampak jugalah berdasarkan perkongsian Encik Kamara sebelum ni juga. Encik Kamara ada kongsikan, saya nampak Encik Kamara ni lebih, pada waktu kini Encik Kamara lebih banyak mengamalkan gaya hidup sihat. Perasan tak? Perasan juga. Perasan macam mana tu? Dari segi macam, kalau sebelum ni saya lepak dengan kawan-kawan, isap rokok apa semua. Tapi sekarang
saya dah bertukar, maksudnya dengan family. Saya luang masa dengan family. Okey, saya tak isap rokok. Macam kurang masa untuk saya isap rokok tu kurang. Dengan family ni lebih kepada tak isap rokok. Faham. Betul lah macam Cik Kamarul cakap, sekarang banyak meluangkan masa, lebih banyak melakukan aktiviti beriadah, lebih manfaat lah, aktiviti yang lebih manfaat bersama dengan keluarga. Selain itu juga, kalau Cik Kamarul sedar, dulu macam mungkin Cik Kamarul kurang bersukan, sebab sebelum ni pun sesi keempat Cik Kamarul kata dah lama tinggalkan macam bersukan, berjogging, memang dah lama lah, tak tahulah last tu bila kan. Okey, sekarang akibat macam nak mengurangkan ketagihan, kalau Encik Kamarul perasan kan, Encik Kamarul mengamalkan gaya hidup sihat, macam pagi jogging. Selain tu main badminton tu aktiviti yang sihat untuk Encik Kamarul, kesihatan diri lah. Kalau Encik Kamarul perasan, betul ke? Betul. Betul. Okey, jadi ada apa-apa lagi ke Encik Kamarul nak kongsikan dengan saya? Tak ada. Tak ada. Jadi Encik Kamarul rasa empat cara yang Encik Kamarul kongsikan pada sesi keempat tu dan Encik Kamarul dah buat dah pun berkesan tak untuk mengurangkan ketagihan Encik Kamarul? Apa yang saya dapat tengok daripada 4 cara tu agak, maksudnya kesan dia tu agak nampak, kita nampak benda ni boleh buatkan saya kurangkan merokok. Mungkin akan datang boleh bantu saya untuk stop merokok. Betul lah, dia membantulah sedikit banyak cara-cara yang Cik Kamarul sendiri cadangkan tu membantu diri sendiri jugalah. Okey, jadi untuk kalau Encik Kamarul ingat, objektif Encik Kamarul untuk datang ke sesi kita ni adalah untuk mengurangkan ketagihan merokok. Adakah Encik Kamarul rasa Encik Kamarul dah capai objektif tersebut? Apa yang saya nampak setakat ni, saya dah berjaya kurangkan ketagihan nak merokok tu. Tapi dia dalam jumlah yang sedikit lah. Tapi kalau dilakukan secara berterusan dan berpanjangan, insya-Allah lah dalam jangka masa yang panjang mungkin dia lagi berkesan lah. Betul lah, saya setuju dengan Cik Kamarul. Okey, jadi Cik Kamarul ada nak tanya apa-apa lagi ke? Setakat ni tak ada lah. Setakat ni tak ada. Jadi okey ke Cik Kamarul kalau kita tamatkan sesi kelima kita pada hari ni? Okey, boleh. Okey, jadi untuk masa tarikh dan tempat untuk sesi yang kelima atau sesi terakhir kita, mungkin kita boleh dah untuk menamatkan sesi kita, iaitu sesi yang kelima lah, kita boleh tamatkan sesi kita. Jadi untuk sesi kali ni saya rasa itu saja daripada saya. Terima kasih juga lah Cik Kamarul kerana sudi datang. Untuk sesi seterusnya saya akan maklumkan kemudian. Itu saja. Terima kasih Cik Kamarul. Sama-sama.